A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya kepada Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Aktiviti Masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana malam ni ceramah berkaitan dengan ma'al hijrah, dan masih lagi kita bercerita tentang hijrah, yang mana disebutkan dalam satu hadis yang mana daripada Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Dan siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah menuju kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan di dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka manfaat hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Yang paling penting dalam tu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Pengertian hijrah ni adalah merupakan sebahagian daripada sejarah Islam. Bila sebut hijrah, kita faham dari segi bahasa, berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang kita faham biasa. Hijrah, kau berhijrah lah, berhijrah. Dan ada juga dikaitkan dengan hijrah itu sebagai berubah, bertukar. Ini tidak termasuk bertukar jantina. Saya kena cakap awal saya siapnya. Kan? Itu pun hijrah juga, ada tak? Dalam keadaan-keadaan ini, kita kena tengok keadaan yang mana perubahan ini Nabi sebut juga setelah Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah, Nabi kata. Jadi yang ada cuma niat dan jihad. Nak gambarkan kat kita daripada awal hadis itu tadi, perceritakan mula-mula sekali segala perbuatan itu bergantung kepada niat. Mustahak betul niat ni. Tapi orang cakap tak apa, janji niat, kata kan. Janji niat, kata kan. Tapi rupa-rupanya niat pun susah. Macam mana niat susah? Kau tidak takkan tiap-tiap tahun orang tanya soalan, Ustaz, kalau terlupa niat puasa macam mana? Itu je soalan tanya. Tiap-tiap tahun tanya. Wah, dah 50 tahun puasa tu. Tanya lagi tu. Ustaz, kalau terlupa niat macam mana? Ustaz, kalau niat bahasa Melayu je boleh tak? Punya susah cerita niat ni rupanya. Kan? Tapi yang pastinya, kalau kita niat satu kebaikan, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Niat yang baik, niat ya Allah bagi pahala dah. Belum buat lagi. Aku ingat aku nak tahajud lah sob. Bangun-bangun ni pukul 10 pagi. Itu salah. Tapi niat tadi kira dah. Kan? Tapi niat ni bukan hanya lafaz saja. Yang paling penting dalam hati tu betul ke tak betul nak buat tu. Kan? Ingat malam ni datang masjid, aku nak bagi 1,000 lah. Kan? Dia sebut kat mulut ni, kadang nak cakap bagi kawan dengar, dalam hati tak ada. Dalam bank aku tinggal 100 macam mana. Jadi makna kata mulut dengan hati ni yang paling penting usaha ni. Ya.
Kalau baru fikir-fikir tak tentu nak bagi 100 ke 50 tu belum lagi tu. Bagi 100 ke nak bagi 50 ringgit tak kira. Tapi niat ni. Jadi kalau kita tengok penghijrahan Nabi ni, kita tengok hijrah Nabi daripada yang kita tahu daripada Mekah ke Yathrib, ke Madinah. Kan? Siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji, dia tahu perjalanan daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, dia akan cakap. Kan? Tengok tak payah cerita hijrah Nabi lah, kita duduk dalam bas tu. Ya Allah. Dengan pakai kain ihram tu, kan? Duduk dalam bas. Kalau terlelap tu, bila terjaga tu, terperanjat macam telanjang. Sebab ringan kan. Pandang kat luar tu tengok, ya Allah. Kita pandang dekat luar tu, tengok bukit bukau, tengok batu-batu tu, kita fikir, macam mana lah Nabi hijrah dulu. Yang duduk dalam bas pun sibuk tanya, Ustaz lambat lagi ke sampai ni Ustaz? Ustaz berapa jam lagi Ustaz? Berapa jam lagi? Tanya. Itu naik bas. Nabi jalan kaki. Kita tinjau tengok atau bukit tu kan. Masalahnya yang kita tinjau, yang kita nampak kat luar tu pun bukan itu jalan yang Nabi ikut. Masalahnya jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Bayangkan dahsyat tak dahsyat. Kalau kita tengok sebelum peristiwa hijrah tu berlaku, sebelum berlaku ada satu lagi peristiwa besar, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, kan? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi tak jalan kaki, Nabi naik burak. Nabi naik burak. Masa tu ditunjukkanlah oleh Jibril, tu kau nampak tu Baitul Laham, tu Bukit Tursina, ni tempat Nabi Musa ni Wahyu, tu tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Tu kau nampak tu Yathrib tu, tak lama lagi kau akan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sana. Nabi tak petikai pahala, Nabi tak tanya. Apa cer? Kan? Sebab apa? Sebab Mekah ni kampung halaman Nabi. Apa halak kena bagi Madinah pula? Kan? Nabi tak tanya pun. Cuba kalau kita dengar-dengar kau nak kena transfer tak lama lagi. Wah, hara dia telefon Malaysia. Confirm ke? Kau kena transfer daripada Pulau Pinang hantar ke mana? Ulu Tembeling. Ulu Tembeling bang. Wah, parah dia kata. Tak apalah, kau sabarlah, naik bot apa semua. Kawan-kawan pula mengakal ni. Habislah kau, kan? Dia pun tak apalah, nak buat macam mana. Tapi dalam hati tu dia fikir. Lepas tu tiba-tiba sampai surat. Pertukaran ni. Dia pun buatlah surat rayuan. Memohon penangguhan sementara menyelesaikan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Minta tangguh 2 minggu, sebulan, minta. Dapat tangguh sebulan. Dalam tempoh tu semua kabel dia pakai. Nak pastikan boleh batalkan perpindahan. Kan? Itu orang kita lah. Tapi Nabi tak. Bila Nabi dengar, Allah akan perintahkan kau untuk hijrah sana. Sebab apa? Allah perintahkan buat. Nabi Ibrahim perintah sembelih anak dia. Buat. Kan? Tidak, tidak. Kan? Nabi apa? Nabi kita tak ada lapah hal pula, hijrah pula, tak ada. Nak menunjukkan tu, ada orang cakap ada orang yang lahir salah hari bulan tu. Dia cakap Nabi ni sebenarnya pelarian. Nabi bukan pelarian. Nak lari dah lama orang nak bunuh Nabi, bukan baru hari tu nak bunuh Nabi, lama dah. Tapi Nabi keluar berhijrah sebab apa? Sebab Allah suruh. Macam tu Jadi pengajaran pertama, Allahu Akbar, Allah suruh masjid, azan masjid, bukan Bilal panggil tu. Allah dah bagi kita dengar azan tu. Ada seorang lelaki tu, saya tak nak sebut kampung mana. Kau tak pergi masjid, aku tak nampak lah masjid tu. Masjid depan rumah dia tu, aku tak nampak lah masjid tu. Besok tu tumbuh daging mata. Allah bagi tunai kat dia, tumbuh daging, memang tak nampak lah tu. Jangan main-main kan. Jangan sebut, tak dengar lah, aku tak dengar azan. Tak apa dengar azan sekarang ni. Jangan main-main kan. Jadi bila Allah suruh tu buat lah. Kan? Jadi bila dapat perintah Allah suruh berhijrah, Nabi pun hijrah lah. Dan menunjukkan Nabi bukan pelarian sebab semuanya dirancang. Bila Nabi keluar, Nabi tak ada lah. Nabi ikut jalan pintu belakang dan Nabi siap plan tu. Sayyidina Ali, wahai Ali, kau ganti aku tempat tidur. Punya riang dengan Sayyidina Ali dapat ganti tempat tidur Nabi.
Cuba kalau kita kan imam lah, imamnya ada orang nak pukul aku ni, aku tak tahu apa hal, kau ganti aku, kau menyamar jadi imam, kau pakai jubah, kau duduk depan dia. Agak-agak buat tak? Imam nak mati-matilah seseorang, imam janganlah ajak orang lain. Agak mungkin kita macam tu lah kan, tak sampai tahap tu lah. Tapi dengan Nabi lain, orang nak terlibat dengan peristiwa hijrah, tak apalah sebagai apa sekalipun kan. Sayyidina Abu Bakar dah menangis dah sebab dipilih, menangis terharu kerana dipilih untuk mengikuti Nabi, menemankan Nabi. Sayyidina Ali pun tidur lah, buat-buat lah tidur, berselubung lah dekat katil Nabi, dekat tempat tidur Nabi. Jadi bila keluar, Nabi keluar ke depan, Nabi menghadap, tentera kafir Quraisy dah mengelilingi rumah. Bila menghadap, Nabi yakin bila Nabi menghadap keluar tu, alhamdulillah, dengan bantuan Allah, tentera kafir Quraisy memandang tapi tidak melihat. Nabi buat macam ni pun dia tak nampak. Nabi siap ambil pasir tabur kat kepala tentera, siapa juga tak nampak. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ashaynahum fahum la yubsirun kan. Dibina tembok-tembok di hadapan, tembok di belakang, dia tak dapat tengok, tak dapat melihat. Tu ada ustaz tu cakap, baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Ya. Nak masuk je highway tu baca lah. Kono jugalah ustaz. Rupa polis tu dah baca dulu. Polis pun mengaji sekarang ni. Polis baca dulu. Tu yang kono tu kan. Tak apalah. Bila Nabi keluar, Nabi terus tuju pergi ke mana? Pergi ke gua. Pergi ke gua mana? Pergi ke gua Tempurung. Gua mana? Gua Sur kan. Nabi terus ke sana nak tunjukkan itu merupakan satu bentuk memang dah plan. Saya nak tanya soalan, masa tu dah ada handphone belum? Dah ada WhatsApp belum? Belum. Nak tunjukkan benda tu memang dah dirancang. Bila Nabi bersembunyi dekat dalam tu, ringkas cerita lah yang pasang, yang Allah hantar bantuan ni, berpati buat sarang, lepas tu ada sarang labah-labah, semua tu semua dah tahu kan. Sayyidatina Asma hantar makanan ke situ. Macam mana boleh tahu? Sayyidina Abu Bakar hantar mesej, Asma hantar makanan, lapar pula, kat atas kanan sikit ada satu gua, Gua Sur namanya. Situ Abah dengan Rasulullah ada situ. Ada situ? Tak ada. Terus ke situ. Masalahnya waktu mendaki menghantar makanan tu bukan macam bukit Gua Sur tu macam hari ni dah siap denai-denai dia untuk kita naik ke atas. Dulu tak ada. Bukit batu betul. Dan Sayyidatina Asma naik ke sana dengan tahap dirinya syarat mengandung 9 bulan. Pengorbanan yang hebat seorang perempuan. Orang perempuan tu sebab Allah pilih orang perempuan mengandung. Kalau orang lelaki lah mengandung memang tak hantar makanan tu. Tapi ponek tu kan, orang perempuan dia sanggup susah. Dia orang perempuan mengandung masa parut, masak lagi. Ya, orang lelaki kalau mengandung bulan kedua mati lah. Yang meninggal dah aku kemil lah, tak teraya kan. Tu hebat orang perempuan kan. Tu sebab orang bagi nama ibu pejabat, mana ada bapa pejabat kan. Ibu negeri ada, bapa negeri mana ada. Yang ada dua-dua bapa ayam dengan mak ayam, itu ada dua-dua, yang lain tak ada. Kesatuan ibu bapa dan guru-guru PIBG kan, yang datang ke ibu bapa jarang datang. Saya ceramah PIBG berapa kali lah. Laki yang terpilih yang datang, yang lain semua sibuk. Sampai kan ada yang cadang buang lah bapa tu, tak boleh kan, jadi pig lah, babi pula macam mana pula kan. Ibu bapa tu lebih orang perempuan, bagilah kredit orang perempuan kan. Orang terperanjat pun sebut alamak, mana ada sebut alapak, tak ada kan, alamak sebutnya kan. Jadi tu dia. Kemudian esok tu, pada malam yang sama, sebelum esok tu, malam yang sama, ada orang kafir Quraisy nampak Rasulullah tu lalu minta depan dia orang. Tu Muhammad dalam apa kau biarkan? Mana ada? Ada dalam depan kau tadi. Tak ada, bergaduh dia. Aku nampak dalam depan kau. Kau pergi tengok sikit. General pun agak lah, private pergi tengok. Pergi tinjau, elok tidur dalam kata. Yang tidur tu Sayyidina Ali. Jadi
Dia pun tunggu sampai esok. Bila esok, keesokan harinya boleh tengok rupanya yang tidur tu Saidina Ali. Saidina Ali, Sayyidatina Asma, kono penampak depan semua orang. Mana ayah kau? Mana Muhammad? Tapi dia tak, aku tak tahu, kami tak tahu. Nampak tak? Setelah 3 hari susun plan, Abdullah bin Uraikid tunjukkan jalan. Abdullah bin Uraikid pada ketika itu bukan Islam, tunjuk jalan. Jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Tu yang kata tadi, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik burak. Kalau Nabi nak senang, nak selamat, why not? Ya Allah, kau hantarlah burak seekor, payah ni. Ramailah nak bunuh aku ni. Kenapa Nabi tak panggil? Tentu-tentu Allah akan hantar, tapi nak tunjukkan kita ibrah pengajarannya, nak berhijrah bukan senang. Contoh kalau saya sebut ni perubahan ni, betul banyak perubahan pada wajah-wajah di hadapan saya. Contohnya, berubahlah dengan berhenti merokok. Mak berubah. Aduh, rokok pula yang kau pilih. Carilah tajuk lain Ustaz oi. Bukan senang berhenti merokok. Betul tak? Bukan senang. Itu saya kata niat pun susah tau. Kau berhenti merokok apa hal? Dia kata. Ustaz tu balik tang Mesir mengajar kitab. Elok risap. Kau pula nak ajar aku kan? Hujah dia tu ada tu. Apa? Kau berhentilah isap rokok. Kau isap rokok sehari berapa? RM20, RM30. Okey. Kalau kau simpan duit rokok ni, kau boleh beli kereta Activa tu cash tau. Kau yang tak berokok pun beli kereta hutang, banyak cerita. Macam mana nak cakap? Ada je hujah dia tu. Nak tunjuk niat pun susah. Kan? Jadi saya faham. Saya ada seorang kawan saya tu di Seremban. Bukan orang Seremban macam tu, tapi kawan saya tu kat Seremban memang heavy smoker. Dia jadi hisap rokok ni, habis tu sambung. Habis sambung. Memang istiqamah tu. Warak dua barkun, apa tatap sambung, tatap sambung, habis sambung. Saya kata kat dia, macam ni kau buat macam ni. Saya kata, ni nasihat saya lah. Kau nak dongkar, tak nak dongkar, sudah. Masjid-masjid di Pulau Pinang ni, saya ada jumpa beberapa masjid dan letak keputusan sebesar-besar kat dinding tu. Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan tentang rokok. Steady Pinang. Dekat tapi tu, yang dia tampal keputusan tu, situ rokok tu. Masalah tu. Jadi saya nasihatkan kawan saya kata macam mana? Kau buat macam ni. Kau isap rokok seminggu, kata hari ni berapa? 30 batang sehari. Tak pun. Minggu ni 30 batang. Seminggu 30 batang sehari. Isnin sampai Ahad. Minggu depan 29 batang sehari. Turun. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Minggu satu lagi mati. Contoh, tak sempat berhenti. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha berhenti merokok. Itu nasihat saya lah. Tapi kalau dah tak nak berhenti tu pulang, nak bagi tahu susah weh. Susah. Lokek kotak rokok tu gambar jantung terbakar tu. Macam tu dia rokok tu. Tak lama lagi rokok tak simpan dalam kotak. Bang, rokok 2 batang bang, ambil kat mayat tu. Dekat mayat tu. Mayat yang mati sebab rokok. Macam tu kan dia beli tu. 2 batang kat hidung, 2 batang kat telinga. Macam tu kan. Macam tu. Agaknya lah. Tak apa kita tukar. Berubah. Oh perempuan, kalau kena tegur kan, kau ni berhentilah bercerita pasal orang. Apa salah kau bercerita? Kita cerita kebenaran. Cik ayat orang perempuan. Ada hujah tu. Sebab bukan senang, niat aja susah. Tu sebab Nabi kata, yang susah tu niat tu susah, dan juga jihad perjuangan nak laksana apa yang kita niatkan lagi susah. Tu cerita dia.
Jadi perubahan yang kita nak tadi, perubahan pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih baik, sejajar dengan topik kita pada hari ini, iaitu manfaat manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Baru sampai tajuk rupanya. Belum definisi tak berilah ceramah malam ni. Jadi makna kata kalau kita tengok dari segi perubahan pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih pada lebih baik ni, kita kena tengok, tinjau balik diri kita. Macam mana kedudukan diri kita, baik ke tak baik? Sebaik-baik mana pun kita, tentu ada ruang untuk memperbaiki diri sebab kita tidak sempurna. Nabi kata sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Confirm dosa, melainkan alhamdulillah Ustaz, saya dah cek dah setakat bulan Ogos ni memang belum ada dosa. Berani tak cakap dia tu? Siapa yang berani angkat tangan? Yang angkat tangan tu berdosa dah, sebab tak sedar diri kan. Sebab memang kita ada buat salah kan, ada buat salah. Memang ada je pertikaian kita. Kadang-kadang tengok pengantin dia, hari ni pergi kena kahwin. Buruk betul pengantin lelaki tu. La ilaha illallah Pak. Dia kata kan, macam tu perempuan macam tu pilihnya. La ilaha illallah. Ada je nak cakap kan. Contoh. Ada. Maknanya kata-kata tu cepat, kata pun kat hati tu. Ada. Itu sebabnya kita kena berubah. Cuma nak berubah bukan senang. Sebab apa? Sebab itu antaranya Nabi sebut, Nabi kata akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin mengerumuni, ingin menjamah hidangan. Apa hal lah kan? Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam tidak ramai? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tetapi tak ubah ibarat buih di lautan, lemah. Yang budak sekarang cakap lemah tu kan, kena tiup angin dia letup, tersentuh sikit pecah, pegang sikit berderai kan. Jadi kenapa begitu? Kerana bahkan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Tu orang bukan Islam tak takut pada orang Islam. Apa dia beli? Dia main-main aja. Cuba tuan tengok hari ni. Satu-satu diusik kan? Bahkan tak ada rasa takut. Kerana apa? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni penyakit cinta dunia dan takut mati. Iya. Cuba kita tengok keadaan sekarang. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Bukannya buat rumah besar-besar, orang makin ramai dalam rumah tu. Orang makin tak ada. Anak seorang-seorang keluar. Seorang masuk asrama, seorang kahwin. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Jam makin mahal, makin kurang yang menepati waktu. Masuk yang bercakap tadi, lambik pula. Betul tak? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Merayau sampai satu dunia, mana negara dia tak pergi, jiran sebelah rumah tak kenal. Ubat-ubat semakin canggih, penyakit semakin banyak. 3 hari lepas, selsema tomato, apa kegilanya nama penyakit. Tomato selsema pun dia tahu lah. Penyakit selsema tomato yang menjangkiti kanak-kanak dan warga emas. Tanda-tandanya demam dan sakit sendi. Air semakin bertambah jenis. Lychee, lychee kang. Tembici, tembikar lychee. Extra jos. Kan? Air meninggal lah, meninggal apa tu? Air tu minum dia punya sedap sampai meninggal. La ilaha illallah. Orang tu cakap. Air makin bertambah jenis, berbanyak pelbagai jenis,
tapi air bersih semakin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Begitu. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Kan? Jadi tu yang cakap tadi, puncanya salah satunya wahan tadi, cinta dunia, takut mati. Ya. Takut mati pun mati, berani mati pun mati, tetap mati. Tak elak, tak boleh lah. Oh boleh 100 tahun ni, tak macam tu ukur tu. Ya? Malam ni elok, dengan ceramah, esok dah tak bangun, meninggal. Orang perempuan bolehlah keluar teori, patutlah malam tadi dia senyap aja, nak mati rupanya. Keluar gemar keluar teori-teori dia tu. Tu belum cerita lagi orang tua dulu. Saya nak tahu sini kan, di 9 panggil burung cengkuit. Burung cengkuit bunyi, ada yang nak mati ni, ada yang nak mati ni. Inna tu kan. Yang kebetulan tu, tak ada mana sebab burung cengkuit tu tak. Ya. Ya. Kan? Ada seorang remaja Singapura umur 22 tahun, dia balik daripada kerja, dia sebut dengan ayah dia boleh masuk rumah, ayah dia tanya nak makan sekali. Tak apalah ayah nak rehat sekejap. Jadi ayah dengan mak dia makan. Kejap lagi saya makan lah, dia masuk bilik, dia kata rehat. Lepas tu tengok anak tak keluar-keluar, agak tidur, pergi tengok, ada kesan muntah dekat tepi bantal, pegang-pegang, rupa nyawa dah tak ada. Tak ada sakit apa pun. Saya dulu waktu saya ceramah di Wangsa Maju KL, ada sepasang suami isteri datang. Dia datang, dia silap masa. Dia ingat saya ceramah lepas isyak. Dia datang lepas isyak. Jadi bila dia datang, dia tersempak dengan saya. Dia kata, lah ceramah bila tadi Pak Maghrib? Dah sudah dah. Lah, tempat kami datang ni bawa hajat anak kami. Dia nak sangat je Ustaz, anaknya mana? Kata, anaknya dah meninggal. Kata, dah meninggal? Lah, iya ke? Sakit apa? Tak ada sakit pun. Dia tinggal dalam tidur. Iya ke? Berapa umur dia? 11 tahun. Iya ke? Tapi Ustaz, dia setiap malam tak pernah tinggal tengok YouTube Ustaz kata. Tapi bukan tu sebab dia meninggal. Jangan panjangkan cerita macam tu ya. Bukan. Kau nak mati kau tengoklah YouTube Samsul Debat. Bukan tu punca dia. Dia tengok video Samsul Debat setiap malam, mungkin adalah ustaz-ustaz lain pun dia tengok. Bayangkan setiap malam dia tengok video tu. Bayangkan kalau dia mati selepas dia tengok video tu. Macam kita fikir video-video majlis ilmu kan. 11 tahun. Jadi kita yang kanak-kanak yang umur 63 tahun ni nak cakap apa? Jangan tunggu sakit. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan, bab jatuh dalam lubang, dalam gila. Ingat ni confirm mati. Confirm mati. Orang kita punya style kan. Jabatan Bomba dan Penyelamat tarik pakai tali, tengok Nadi berdenyut ni, hidup lagi dia. Ingat mati dah tu. Lepas tu dia tersedar. Bang, steady bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam gila bang. Tapi tak mati. Iya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Terperanyat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Jadi mati ni bukan sebab yang kita fikir. Bukan sebab yang kita fikir. Ya? Kita pergi ke hospital tengok orang tu yang pump. Kita tengok ini tak besok lusa ni. Umat ayat dia punya confident tak besok lusa. Dalam berbual-bual dia leka teruk. Dia tak pandang ke kanan, kena gelek ke taksi depan hospital, mati. Yang esok tu elok dia datang macam asid doon. Nak kata apa? Kan itu sebabnya kerahsiaan takdir kan. Mana nak kita tahu? Jadi mana kata apakah cabaran yang paling besar? Cabaran yang paling besar ada dua. Iaitu yang pertamanya adalah hawa nafsu dan yang keduanya adalah tak yakin.
Ya. Hawa nafsu, banyak hawa nafsu ni. Kan, pakai baju dah siap. Gimana Bang Haji? Di masjid. Alah, kata nak makan sama malam ni. Kan dah janji. Wah, dengan gedik-gedik kan dah janji. Yalah, besok lagi masjid. Habis. Tunda. Kan? Ya. Baru nak sembahyang kan? Buti ingat, ya Allah. Buti ingat apa? Melur untuk Firdaus. Maghrib, ya Allah, tak tengok cerita tu. Dengan telkung-telkung tak sembahyang ni. Bodoh betul lah ni Firdaus ni. Memang marah tu. Sudahnya sebab apa? Nafsu nak tengok TV. Nampak tak? Siap-siap nak pergi masjid. Gimana bang? Pergi masjid. Abah kata nak buat pergi pasar malam. Anak lagi susah. Mak ayah ni dengan anak dekat lah. Tu nak pergi pasar malam. Kena gelip mata sikit kan. Ayolah. Pakai t-shirt tak payah. Tukar je boleh pakai t-shirt. Nafsu. Ya. Habis cara dia kena jihad. Pakai je. Pergi mana bang? Bang Haji gimana? Pergi masjid. Kata nak makan sama malam ni. Lepas mayang kat masjid kan, balik kita makan lah sama. Bukan lama pun. Kalau abang tengok imam yang panjang tu ada kan, abang ke depan jadi imam. Baca inna atau Allah, abang jadi imam. Settle. Nampak? Boleh je kan? Boleh pergi. Abah kata nak pergi pasar malam. Kata pergi pasar malam. Pasar malam tu selagi abah tak datang, tak tutup dia. Nampak tu. Mula abah ria je. Sekejap lah abang pergi semayang. Nanti balik kita pergi. Nanti abah balik awal lah sikit. Nampak? Iya. Tu pula nafsu marah ni. Nafsu marah isteri. Apa sal lambat balik? Apa sal lambat balik? Tadi abang balik. Abang pergi maghrib tadi. Imam ajak mengaji. Lepas isyak tadi pun dia ajak ngaji. Lagi abang ngaji lah. Teman imam. Baca pun berterabuk. La ilaha illallah. Abang ngaji. Imam betul kalau abang mana abang salah tu. Tidak. Jangan kena kopi. No. Mulut kau. Allah. Aku memang mengaji. Bukan perempuan sini tau. Sini okey, tempat lain. Esok tu imam ajak ngaji lagi. Malam ni tengah ngaji sama. Tak dapat bang. Jangan. Tunggulah dah 2-3 minggu dah reda-reda. Esok pun saya ngaji dengan imam. Rumah saya marah bang. Nafsu marah. Malam tu lepas maghrib bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu balik. Tak sempat doa. Balik. Sampai rumah. Awal balik. Tak semayang ke? La ilaha illallah. Tak semayang pula cakap ni. Aku semayang. Balik awal salah. Balik lambat salah. Betul tak? Perempuan ni. Ni saya ajar orang lelaki. Balik rumah. Kalau orang perempuan tegur. Awal lagi ni bang. Start motor keluar balik. Macam tu. Tu. Keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi. Itu tu. Memang dia tak tegur lah. Senyap tak nak cakap kan abang keluar balik. Macam tu. Tak. Sebenarnya nafsu ni kita kena kuat. Kita tengok macam Abu Bakar Al-Miski. Dia dinamakan Al-Misk ni ada sebab. Abu Bakar Al-Miski ni ketika zaman tu ada geng-geng persatuan pelacur sedunia. Tak ada lah. Tak ada nama persatuan tu. Geng-geng pelacur ni bincang. Tak ada siapa lagi boleh gugat ni iman si Abu Bakar ni. Seorang ni. Kenapa? Tak mau ni. Pandang perempuan pun tak nak. Pelacur yang paling top sekali. Yang top number 1 ni. Kau tengok aku goda dia, mesti kalah lah. Dia pun pergi. Dia pergi masuk dalam rumah Abu Bakar, dia tutup pintu, nak dipeluk Abu Bakar. Abu Bakar kata, sekejap, kau nak peluk aku kan sekejap. Bagi aku buang air, bagi aku masuk bilik air, nak bersiap dulu.
Dia ambil najis apa semua, dia sapu kat badan tu. Habis sapu, sekarang kau peluk aku lagi pelacur tu. Semenjak pada itu Allah bagi kurniaan pada dia, bau badan dia bau al-misk, bau haruman kasturi tanpa perlu spray one drop perfume. Wangi tu pada dia. Tu dia. Cuba kalau kita kan, yang datang tu tak adalah lawa sangat, tapi ala-ala Maya Karin dengan Luna Maya macam itulah. Nak dipeluk ni kita, apakah tindakan kita? Tolong cakap. Bukan aku yang nak peluk dia. Itu jawapan dia kan. Dia peluk aku kaget. Aku terlupa apa yang harus aku lakukan. Macam tu kan, tu masalah dia. Kan? Jangan main-main. Betul tak? Kita boleh cakap. Tapi tentang ujian tu datang. Jangan cakap. Itu sebabnya saya selalu pesan. Kita tengok dalam TV. Orang ni dituduh rasuah. Pegawai kerajaan tuduh rasuah 50,000. Terima wang suapan 100,000. Orangnya 30,000. Orangnya 70,000. Kita tengah tengok TV. Itulah dia. Tak bersyukur. Teruk betul. Sekarang siapa yang susah? Cara cakap tu macam baik sangat. Kita belum diuji, jangan cerita banyak. No. Esok tu ada orang datang pejabat kita, 2 buntil duit bawa. Tolonglah settle lah dia. Belum tentu kita lagi baik daripada orang yang kita cakap. Jadi itu sebabnya disebutkan tu, bukannya jangan buat zina, jangan dekat pada zina. So kita nak cakap apa boleh nampak orang tu, ya Allah jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini ya Allah, macam tu. Jauhkanlah ujian macam ni kat aku ya Allah, aku tak kuat ya Allah, macam tu. Faham tak? Macam orang perempuan kan, nampak orang tu kahwin 3 bahagia, gatal nak mati. Mampulah kau, dia kata jangan macam itu. Semoga dia bahagia ya Allah, dan jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, aku tak kuat ya Allah, macam tu. Faham? Laki aku tak adalah, memang tidaklah laki aku. Jangan cakap kuasanya bukan di tangan kamu. Faham? Kejap lagi ada WhatsApp dekat imam masjid, jangan jemput Azam Serubat ni, menghasut. Nak ni contoh. Tak betul doa. Ya Allah, janganlah kau beri ujian ni kepada aku dan suamiku ya Allah. Kalau ia pun jangan lebih 2. Contoh macam tu lah. Doa macam tu. Tak boleh juga, jangan. Tak boleh. Tak boleh, ya Allah, janganlah beri ujian seperti ni ya Allah. Aku tak kuat ya Allah. Macam tu lah. Yang seorang pun tak ada, nak lebih. Betul tak? Jadi makna kata jihad melawan hawa nafsu. Kan? Hawa nafsu. Dulu lain, sekarang lain kan. Dulu macam mana? Dulu TV start pukul berapa? Dulu TV start pukul 5. Pukul 5 baru start TV, buka TV pukul 3 nampak jam. Kan? TV pun TV 1 pusing. Ada yang tekan 1 terkeluar 2, tekan 2 terkeluar 3 kan? Dia main tekan-tekan aja dulu. Orangnya, ui TV color, TV 1 color, TV 2 tak color, TV 3 color, TV 4 tu saya sengit macam berita tu, tegak balik kan. Dulu saya ingat lagi arwah abah saya suruh pegang aerial kat luar, so pusing kan. Masa tu Ardi Wiranata lawan Fu Kok Kiok kat luar, kanan lagi. Kita kat luar tak nampak dia kanan ni. Pegang, so pegang yang tak tahu. Dia kat dalam sedap tengok ni. Dulu anak-anak sekarang mana rasa, letak piring langsung terang. Piring kata bom-bom tu lah. Piring tu pandang ada kiblat tu. Tahu tak piring tu? Saya tak nak sebut lah jenama dia sebab dia tak taja ceramah malam. Jangan disebut. Kalau dia nak sebut nama dia, suruh sponsor lah, betul tak? Iya. Kan? Nafsu dia lain.
Sekarang dengan dulu lain. Budak 12 tahun mengandung hari ni. Cerita apa? Kan? Sebab TikTok. Dulu mana ada TikTok? Nafsu nak menunjukkan. Semayang pun tunjuk. Tunjuk. Buat live. Okay, solat dulu je. Tu belum cerita lagi. Budak sekolah, budak perempuan, sikat rambut, buat live. Kenapa? Kita tak fikir lagi lah. Terima kasih doakan kita. Ya ke cantik? Terima kasih. Macam tak cantik je. Cik. Yang aku ni pula nampak live Pak Su Samsul Rarau tekan. Oh, Pak Su Samsul Rarau tengah mengaji. Nampak Ustaz Jafri ni live tekan pap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian pap tekan pap. Datuk Kazim tengah menyanyi dia. Oh, sedap Kazim. Pap, hoi, Abdullah Khairi tuan-tuan dan okey pap. Pak Slim Bollywood tap. Tekan nak yang satu live tak tahu siapa. Yang sikat rambut tadi lah. Tap tekan zap Samsul Debat join. Samsul Debat tengok kita lah. Mana pula aku nak keluar ni. Tak jumpa. Itu masalah tu. Dulu lain, sekarang lain kan? Dulu tengok TV, tutup mata ayah ni, tutup mata, tak bagi tengok orang putih tu bercium, tutup mata, ayah dia yang menentukan dah sudah ke belum. Itu tak tahan. Allahu Akbar kan? Sanggup. Sekarang lain. Allah tak tahu nak tapis di mana lah. Dulu nak tengok sekarang. Dulu kalau hebat pun CD tu hebat dah tu. Video kena masuk. CD masuk side A, side B, CD. Lepas tu DVD. DVD pun kena keluarkan baru boleh masuk cerita lain. YouTube dalam masa berapa second pak automatik dia play lain. Baru second tak dia play lain. Bahaya. So, kena jaga apa? Pertama yang kita kena jaga dalam zaman ini, yang kita kena jaga perjuangan kita. Pertama jaga lisan kita, lidah kita kena jaga lidah kita. Lisan ada dua, lisan berlidah, lisan berjari. Lisan berlidah ni kita cakap, lisan berjari ni kita tulis. Apa yang kita tulis itu juga dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Ya, amin. Tengok kat masjid ya, bangang ni muka. Dalam Facebook, kepala bapak semua keluar. Tak guna apa semua keluar. Letak gambar seorang pemimpin, tak kira lah parti mana, ni bukan cerita politik lah. Letak muka je. Letak gambar muka, tak payah type apa-apa. Letak muka, post. Tengok komen. Kepala bapak tak guna. Boleh matilah kan. Macam-macam tong. Tiba-tiba Imam Masjid Umar Al-Khattab pun taib. Cubalah guna bahasa yang baik-baik. Bahasa melambangkan bangsa. Apakah Nabi mengajar kita begini? Bawah tu komen, kau pun sama. Semua sambung bagi kita. Kata betul itu. Macam apa? Masalahnya yang makin hambun ni bukannya yang non-Muslim. Semuanya orang Melayu beragama Islam. Heran tak heran? Heran. Patut bukan orang Melayu budi bahasa ke? Kan? Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Itu dia. Barang. Macam-macam ni hambun. Jaga lidah. Menurut kajian, pada seorang manusia yang baru dilahirkan, baby yang dilahirkan tu, lidah adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Tetapi pada manusia tu bila dia meninggal dunia, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. Lidah adalah merupakan satu amanah yang kita kena gunakan dengan sebaik-baik. Jangan gunakan untuk mengumpat, ya. Orang perempuan berhenti-berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana.
Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Terutamanya dengan suami. Betul, perempuan. Perempuan ni senang masuk syurga. Cakap yang baik-baik je pada suami. Perempuan hari ni kadang dia tak layan suami dengan sebaiknya. Kesian. Makin tua makin garang perempuan. Itu sebab kuasa talak bagi kat suami tau. Kalau bagi kat perempuan tak tahu lah berapa kali sehari dapat, tak tahulah. Saya ceraikan awak. Puas di saya. Awak faham tak? Ni saya ceraikan awak ni. Berulang-ulang sebut. Cerai. La ilaha illallah. Sebelum maghrib pukul 6 dah sampai masjid ni. Faham ke bang? 5 kali ni. 5 kali kena cerai. Sebab menurut kajian di Malaysia, antara suami dengan isteri, suami mati dulu. Lebih tinggi daripada isteri mati dulu. Betul. Jadi bila buat baik hari ni, anggaplah hari ni hari terakhir suami kita. Tapi janganlah masak tu sambil mengaum pula. Oh, kenapa ni? Takut abang mati besok. Memang tak selera orang tua tu makan. Maksud, saya pernah ceramah dekat pusat warga emas di Jempol. Pusat warga emas. Saya masuk dalam dewan tu, semua perempuan. Saya kata, orang lelaki tak ada. Orang lelaki habis mati dah. Sabarlah, orang perempuan tu jawab. Saya berhenti 5 minit, berair mata saya tergelak. Orang perempuan tu jawab tu, orang lelaki habis mati dah. Tapi betul, orang lelaki mati dulu. Jadi layan suami sebaik-baiknya. Baik-baik layan suami ya. Kadang suami tu buah lah, abang teragak, abang teragak, nak teragak apa ni? Nak makan apa? Bubur je pun. Apa yang susah? Bubur. Pergilah beli kat bawah. Duduk kat KL, mah Pak Man. Turun lift. Belilah kat makcik. Sebab hati suami, isteri tak nak masak, bubur nasi. Dia teragak arwah mak dia dulu, bubur nasi taburkan bilis. Teringat dia. Sebab belilah kat makcik Senah bawah. Beli sedih, pegang. Aku nak yang bini aku masak. Dalam leka-leka tu kepala tersepit dekat lift. Mati. Yang selamat bubur. Pandailah menangis. Imam tanya kenapa? Sudah-sudah. Tak sempat saya masak bubur untuk dia. Bukan tak sempat, kau yang tak nak. Yang jadi mangsa imam dengan makmum. 3 malam tahlil bubur. Makmum sampai tanya, malam ni bubur juga macam tu lah, ada teragak kat arwah gitu. Kan? Ya, betul membuat. Kadang suami, abang nak air, pergi ambil kat kolah tu. Aku nak minum, bukan nak mandi. La ilaha illallah. Jangan kasar-kasar dengan suami. Balik ni layan elok. Boleh? Jangan lagi dah datuknya. Suami ni kalau kita panggil, pergi mana Bang Haji? Masjid. Oh, kau nampak? Lain. Pergi mana atuknya? Masjid buta. Kan lain. Panggil mesra. Tahu? Allah buat. Dah tua buat cara tua kan. Suami kita kalau balik petang-petang bawa dia kuih. Kan? Awak buatlah air, kita minum sama. Kan? Dah tua dia. Abang Haji buat kuih apa hari ni? Hari ni abang bawa kuih kapel. Kuih kapel? Kuih kapel tu kuih apa? Kuih cakui. Kan kapel pun cakui. Jangan dipisahkan mereka. Mana? Iya. Jaga lisan, jaga lidah. Cakap yang baik-baik, mengaji Quran, berzikir. InsyaAllah. Yang kedua, jaga apa? Jaga mata. Pandang yang elok-elok. Berubah, pandang yang baik-baik. Pandang apa? Dapat pahala. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Nama dah tak jumpa mak ayah kan.
Mak ayah dah tak ada Ustaz, ziarah kubur dia. Kubur jauh Ustaz, doakan dia, settle. Ya. Yang kedua, pandang apa dapat pahala? Pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dapat pahala. Dengan syarat pandang suami dengan isteri sendiri. Faham? Nampak isteri dah dapat kain. Kita menengok Allah. Rambut kambang. Allah. Pahala. Pandang isteri tu. Allah. Pandangan. Lepas tu suami pula terlelap kat sofa. Dengan tak berbaju, dengan kain pelikat. Isteri lipat kain. So buruk-buruk makhluk dosa. Kalau cakap macam tu dosa. Kan? Cakap dia Allah, abang kan penat. Dia masuk dalam macam tu lah. Pandang suami pada isi pahala. Ketiga, pandang Kaabah dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Itu sebab orang tua dulu dia bila pergi Mekah, dia beli frame tu bawa balik tu, dia lekat kat dinding. Tengok apa pahala. Apatah lagi pergi sana, sekarang lagi pula boleh tengok live. Ya Allah, bila lah nak sampai ke sana. Tu yang ada jemaah tu. Ya Allah, dekat sana kan. Dah sampai kat hotel, berlari, dah sampai hotel, dia tinggal ke hotel, pergi, lepas tu lama dia balik. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Banyak dosa saya Ustaz. Kenapa makcik? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar makcik, ini Madinah ni. Lagi 4 hari lagi, kita pergi Mekah. Kita tengok dekat Masjid Nabawi ni cari Mekah, baru dia cari Kaabah. Malah tak jumpa. Kan? Sabar makcik. Ya, orang ni kadang pergi Mekah, kan orang dah ramai balik tu. Lepas tu dia dah buka dah tu pengadang yang dekat Kaabah tu. Dia dah buka dah. Maknanya kita dah boleh dah rapat dengan Kaabah balik. Alhamdulillah. Orang ramai betul. Ramai betul. Saya ingat hari tu saya bolehlah mengelak-ngelak gitu. Bolehlah rehat kat sana. Tak ada orang Malaysia je. Orang Malaysia ramai. Berhenti dekat apa tu? Dekat Al Jazeera punya hentian 25 ke 30 bas semua orang Malaysia. Nak masuk toilet, besok aje lah kencing. Payah. Ramai betul. Itu sebab saya kata masuk Raudah tu saya pesan jangan lama-lama sangat. Buat nak target nak buat berapa? 10 rakaat. Buat Assalamualaikum. Terus bangun. Allah buat lagi. Bantai sujud lama-lama. Menangis. Orang Arab ni badan besar, dia tak sabar. Di langkah orang Malaysia ni, zop. Allah Akbar. Orang Malaysia ni bangun dah galak. Mana pula aku ni Allah. Apalah hujian untuk aku ni Allah. Dalam kain orang Arab tu, ya Allah. Galak ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Pandang atas langsung jerit. Ini apa? Ya Allah, tapi orang memang ramai. Ya, saya insyaAllah kalau tak ada apa-apa pergi bulan 12. Siapa nak join, jom. Ini bukan promote lebih kurang. Macam itulah. Tapi tak tahulah, ni pun dengar-dengar bulan 12 ni pun ramai yang batal, cancel. Tak tahu sebab katanya tiket tak ada. Lepas tu dengarnya, dia naik berganda-ganda tiket ni. Tak tahulah. Dengar-dengar lah. Tapi buat tenang. Buat tenang. Jadi, mana kata, pandang Kaabah dapat pahala. Apatah lagi pergi sana beribadah. Yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Pandang dapat pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham dan buat apa Allah Ta'ala suruh lagi besar pahala. Yang ketiga, hati. Buang benda-benda yang tak elok dalam hati. Tamak, buang dia jauh. Sombong, janganlah. Jangan sombong-sombong. Kadang-kadang tu sombong dengan benda tak ada apa-apa. Kopiah aku ni, anak aku beli dekat Mekah. Jangan usik. Jangan usik Ni mahal ni. Cik, daripada Mekah ni.
Bagilah aku tengok sekejap. Tengok je tau, tengok je. Tengok dalam tu made in Taiwan. Belagak kau kata beli kat Mekah. Nampak? Cakap apa? Nampak tak? Kena belagak untuk selipar baru. Benda tak ada apa-apa. Kita belagak ni. Sombong dengan masuk dalam masjid. Masuk masjid, tak ada orang. Aku paling awal ni. Wih, dah 3 hari dah paling awal ni. Dalam hati. Aku paling awal, wujud dah ada dalam hati. Allahu Akbar. Bismillah. Terdengar bunyi pintu orang masuk. Berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang tahu dia dah sampai. Riak. Kemudian dia bercakap dengan kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid hari-hari ni? Kau lah. Ya ke? Tak kebur. Dia cakap. Bayangkan dalam satu tempat dia boleh hadir 3-3 tu dia seorang. Ujub, riak, takbur. Nampak? Saya akan huraikan lagi tapi panjang lah. Mungkin dalam masa akan datang lah. Maknanya confirm kena panggil lagi ni. Macam tu lah. Untuk tajuk sombong aja. Okay. Sombong. Kemudian dengki. Dengki. Buang sifat dengki. Dengki ni yang paling bahaya. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tanda-tanda, didengar ya. Tanda-tanda dengki dah ada dalam hati. Tandanya apa? Bila orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, tu dengki dah ada tu. Dengar-dengarnya anak si apa tu dapat masuk universiti. Eloklah. Dengki dah ada. Eloklah. Macam tu dia tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Bagus lah. Dia tak berminat pun nak seronok untuk benda tu. Tapi kalau dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dia jilat the bos tu, confirm dengki. Dia siap marah lagi. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dia dicuri je duit tu, confirm dengki. Dengarnya anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Tapi sepatutnya macam mana? Sepatutnya kalau nak elak dengki, orang dapat kegembiraan, kita gembira sama. Dengar-dengarnya dia naik pangkat, alhamdulillah, boleh minta tolong dengan dia nanti. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Dia tu rajin tumpangan orang. Kita tumpanglah kereta dia kalau pergi kuliah nanti. Time isi minyak buat tidur. Tak payah isi. Dengar-dengar anak dia dapat SPM, dapat semua alhamdulillah, ada juga anak-anak pandai dekat karya kita ni. Macam tu lah. Hati. Buang perasaan dengki. Hasad mampu memakan kebaikan. Kata Nabi, hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Habis kebaikan-kebaikan kita. Jangan dengki-dengki. Kemudian perut. Perut kita janganlah membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Jangan. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Na'udzubillah, minta jauhkan. Jadi Nabi pesan cari rezeki yang halal. Nabi ada beritahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 2 lembah tau. Tu gold valley tu. Gold valleys. Plural. 2 lembah emas. Dia minta lagi lembah ketiga. Tak cukup banyak ke 2 lembah emas? Nak menunjukkan manusia ni tak pernah puas. Itu sebab Nabi kata itu. Nabi kenal umat dia. 2 lembah emas, minta lembah yang ketiga. Itu sebab ada orang yang beli garu kepala tu. Aduh. Kenapa?
duit dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh orang ni, dia cakap. Sebab apa dia cakap itu? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, bila tinggal 10 juta tu susah sangat tu. Aduh, susah lah sekarang. Duit dalam bank tinggal 100 ribu. La ilaha illallah. Sebab pada tu susah. Sebab pada orang yang miskin, dia tak macam dia tengok, tak lama lagi. Saya nak tanya, rezeki daripada siapa? Rezeki daripada siapa? Allah, semua tahu. Tapi hakikat rezeki yang kita kena faham ada 3. Pertama, Allah tentukan punca rezeki. Ada orang rezeki dia naik pangkat, punca rezeki. Ada orang tengah menung-menung tiba-tiba dapat surat kena pergi mahkamah, perbicaraan wasiat harta, hakim ni pembahagian harta faraid, kena pergi. Rupanya ada bahagian tanah tu makcik tu meninggal, tak ada saudara lain, kita waris tunggal. Tiba-tiba dapat 150 ribu. Wui, dia kata, daripada tak ada duit tiba-tiba ada, besar kan rezeki. Allah tentukan punca. Ada orang tu pula daripada muda susah kan, Allah tentu punca dia apa? Anak-anak dia ramai, semua kerja elok-elok, setiap bulan mak dia hantar mesej. Sekarang telah pun masuk 28 Ogos 2022, masih ada anak-anak mak yang belum membuat bayaran bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Terima kasih. Tret duit masuk. Contohlah kan, anak 10 orang, seorang 500, tak 5,000. Allah tentukan rezeki dia, rezeki anak-anak. Ada orang tu tak lama lagi belanjawan. Bagi menghargai jasa penyewa awam, maka dengan ini kita umumkan bahawa demi memberikan galakkan, kita umumkan pembayaran secara one off insentif RM500 kepada penyewa awam. benda 500. Ada lah orang cakap benda 500 tak payahlah. Ada cakap itu. Tapi pada orang yang susah, alhamdulillah dapat 500. Petang tu juga dah begitu cocok, belum lagi. Nampak tak? Pertama, Allah tentukan punca. Kedua, Allah tentukan kadar dia berapa banyak. Ya. Kadar dia, pak balik kan ada makan, contohlah ada makan, kita makan pak lah mihun tinggal sesudu tinggal dia. Allah tentukan rezeki kita. Baik tak payah, jangan hargai. Pak. Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, kata Nabi, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dan yang ketiga, Allah tentukan bila dapat rezeki itu. Kahwin 20 tahun baru dapat anak. Ada? Kan? 20 tahun dapat anak, tapi lepas 20 tahun tak berhenti. Tiap-tiap tahun, Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, belum salam, beranak. Bagi salam jadi. Yang faham-faham, tak faham sudah. Sebab rezeki itu ada bagi. Iya. Itu sebabnya, jangan. Itu sebab Nabi kata, walaupun Nabi sebut, anak-anak Adam kena berikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah ketiga, Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, orang yang paling kaya, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu sebab saya selalu pesan, jangan kejar nak jadi kaya, kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? Jadi bahagia itu apa? Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Motor buruk aku ni banyak jasa kat aku. Kita bela elok, bawa dengan cermat, alhamdulillah bertahan sampai ke hujung hayat pakai. Okay? Kemudian lepas perut apa? Tangan. Tangan ni banyakkan memberi manfaat pada orang lain, tolong orang, sedekah, bantu mana yang boleh.
Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Dan yang ketujuh, yang keenam, langkah kaki kita melangkahlah ke tempat-tempat yang baik, pergi masjid, pergi belajar, datang kuliah ilmu, datang majlis ilmu. Kerana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Dan yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Dan bila saya kata tadi, halangan pertama adalah hawa nafsu, halangan yang kedua adalah tidak yakin. Kenapa tak yakin? Kerana tak belajar, tak berilmu, kita tak yakin. Makin kita tuntut ilmu, makin kita yakin. Oh macam tu. Oh solat macam ni Ustaz. Dia pun tunjuk Allahu Akbar, angkat takbir. Oh macam tu. Kita pun yakin. Bila kita catat, kita faham, kita yakin, kita buat dengan penuh keyakinan. Kena belajar. Kan? Cantik teluk, pantainya landai, tabat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu dia di dada. Kena belajar. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi kena belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai satu usaha malam ni pun kita datang, maka kita belajar. Jaga masyarakat. Bantu mana yang kita boleh bantu. Jangan gaduh-gaduh. Ni tak lama lagi ada perayaan yang besar. Perayaan itu jangan gaduh-gaduh. Di masjid datang tautkan hubungan. Bukannya cari masalah. Kalau berbicara soal politik menyebabkan gaduh, baik jangan cakap. Baik jangan cakap. Perbezaan tu masing-masing. Semua ada pandangan yang berbeza-beza. Tapi dalam bab agama, dalam bab kita beribadah, kita bersama-sama. Nabi tak ajar kita tau. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia. Selagi mana di Islam dia taat perintah Allah, maka kita wajib baik dengan dia. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia kalau parti kau berbeza dengan dia. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Ya? Ini saya pesan saya siap ni. Tolong. Saya dengar ada pemilihan karya yang besok. Pemilihan karya. Pilihlah elok-elok. Tak salah gaduh. Janganlah beria pula kan. Yang dia dah terpilih, anggaplah sebagai satu amanah. Buatlah elok. Jangan gaduh-gaduh. Mudah-mudahan berlangsung dengan baik. Apapun biar dengan ilmu. Ini satu lagi, dalam negara kita sekarang ni sedang mengalami satu krisis yang sangat besar. Bukan krisis harga barang, bukan krisis politik, tak. Yang paling besar sebenarnya adalah krisis adab dan akhlak. Yang tu yang paling teruk. Jadi terapkan kat rumah, anak-anak, masyarakat, jaga adab. Jaga adab. Jaga adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk je beradab, tegak je bersantun. Itu sebab Imam Malik kata, biarlah ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Ada sebab Imam Malik sebut. Bukan kata maknanya tak payah berilmu. Ilmu kalau ilmu tinggi, adab lagi tinggi, lagi bagus. Yang tu kita nak. Tapi susah nak cari sekarang kan. Tapi insya-Allah masih belum terlambat, sama-samalah kita terapkan nilai-nilai ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham. Cara renungan makrifat tu saya faham. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu kan, kejap melunjur, kejap macam ni tu saya faham. Dan dia melunjur time saya pandang dia, tu yang tak tahan. Time saya pandang tu dia melunjur. Maknanya dia faham lah tu. Ada seorang tu siap letak jam saja je pula tu kan. Nak tengok jam tu berbunyi ke tidak kan. Dia memang, dia orang dengar ceramah ni, dia 3 muka dia tengok. Muka pertama, muka penceramah. Macam biasa nampak kan. Muka kedua dia tengok muka jam. Muka ketiga dia tengok pintu mana, muka pintu mana nak keluar. Jadi macam mana pun saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap di dalam jiwa. Berubah
buruk kepada baik, baik pada lebih baik kepada lebih baik. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Masa tak banyak, sejam ni memang tak cukup, tapi insya-Allah lain kali kan yang ada kuliah yang tadi kita belum buat lagi yang sombong, insya-Allah kita tambah lagi lah, insya-Allah. Ya, jadi kita sama-sama kembangkan, sebar panjangkan, share pada yang lain. Ya, budak-budak membuat galah, nak menjolok buat berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Minta maaf sangat, saya tak sihat sangat beberapa hari ni. Tu batuk ni keluar macam lah kan. Alhamdulillah sampai juga saya kemari. Pagi tadi di USM di Bung Tebal. Di malam ni sini. Masih banyak, insya-Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Cuma sedikit makluman kalau tuan-tuan dan puan ada masa sekarang, di belakang sana ada meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sauk buat balik kena cakap tu. Yang pertamanya sambal crispy mengidap yang tak pernah cukup tu. Banyak tak cukup yang sambal crispy tu. Sambal crispy tu mak saya baru goreng tu. Yang Singaporean kebanyakannya dia gatah macam tu je. Harga RM15 je. Ada dekat belakang Dan satu lagi, tapi jangan tak semayang dulu. Kemudian ada satu lagi susu kambing al-am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, lambat faham lambat. Oh, lelaki cepat faham. Susu kambing campur kurma, campur madu diizinkan, madu lebah lah. Yang pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing bayan patak. Dia tak pakai kambing Penang, dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih luar hati. Minum sekali je pagi, cukup sampai petang pun tak masuk angin. Kemudian dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Siapa dah mula sembahyang dekat kursi tu boleh ikhtiar, insya-Allah. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang mengandung. Perempuan mengandung, baik untuk ibu dan baik untuk baby tu supaya elakkan baby tu jaundice, demam kuning. Dia baik untuk orang eczema, kata-kata kulit. Ingat ya, minum, jangan buat mandi. Minum. Apa halak memutih? Enzima dia tak buat mandi, tak minum. Begitu juga dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau-rayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Elok tapi mana dah tak ada tu salah cari. Dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Satu kotak 45 saja. Tapi malam ni kita offer. Siapa beli 2 90. Tak ada. Beli 1 45, beli 2 80. Tak bawa duit tak apa, tak ada masalah. Boleh QRP, boleh transfer. Ustaz balik nanti transfer boleh? Boleh. Dia tak akan sampai rumah hilang ingatan, buat macam mana? Redha lah. Itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu mencari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.